Eh, Cik Man. Ya, sir. Apa introduce lah kira. Oh ya. Kita punya tamu-tamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Amin dari Kuala Kangsar. Amin. Amin. Ni Cik Zaidan, Cik Zaina, Cik Syam, Cik Amin, Cik Nois, dan semua kami ni lah adalah orang kata sawit kan. Jadi first time nak tengok macam mana Cik Tajudin. Apa ini? Kami ni jenis baju kan kasar gitu je. Ya, nah. Terima kasih banyak Cik Tajudin dengan JR ya. Ya, Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bercakap bukan asas pertanian langsung tak ada sebenarnya. Saya electrical engineering. Electrical. Electrical engineering. Tapi dah tinggalkan 20 tahun lalu lah. Okey. Okey, bila baja ni ada dalam dalam company ni dan saya pegang satu je lah, pertanian adalah perniagaan. Jadi saya banyak pada situ, tapi saya melibatkan dengan perkebunan ni bila PKP. Baru dia. Tapi peringkat awal saya banyak ambil belajar lah di Kemboja dengan Zamboanga Filipina dan sikit kat Hong Kong. Hong Kong tu pertanian tu banyak sebenarnya, tapi lebih moden lah daripada kita lah. Teknologi Teknologi dia. Dan saya sungguh lah apa yang berlaku di Kemboja dengan kalau kita tengok negara dia macam ketinggalan, tapi pertanian dia lebih maju ke depan. Betul. Tapi saya cakap sungguh lah yang betul saya cakap. Sedangkan kebun ubi kayu saja pun dia punya bersih ni kita boleh main hoki. Tu faham pokok getah nak tengok ranting bersepah tak ada. Apatah lagi rumput. Tu jagung dan sebagainya. Daripada situ saya banyak belajar daripada di ladang lah sebenarnya. Di ladang tanya dia orang macam mana buat dan sebagainya. Dan begitu juga saya banyak bercampur gaul dalam PKP ni, banyak campur kawan-kawan Cina. Tu. Dia dalam buku tu memang betul. Tetapi advantage-nya bila kita banyak bertanya dan banyak di kebun. Ya, praktikal sendiri. Praktikal ya. Bio booster ni ikut ni lah bio booster ni. Dia punya asas tak besar lah, cuma ada 335 NPK dia. N 3 P 3 K 5. 5. Sebab dia booster. Baik. Bagusnya dia akan synchronize dengan apa semua jenis baja. Termasuk baja yang kita tabur yang selama ni tak terguna. Sebab baja bahan kimia kalau dia terlebih sangat, dia tepu kat situ. Tu. Tetapi dengan bio booster bila kita sembuh, dia akan bangkitkan balik. Dia lama tu. Ya, itu. Peranan bio booster adalah memulihkan tanah. Itu aja important. Dia pulihkan tanah dan macam zaman kita dulu lah. Walaupun dulu pun saya baru 54. Baru 54. Tapi zaman kita dulu, saya kecil-kecil dulu, kita campak benih jagung pun dia hidup. Ambil ubi cocok je pun dia tumbuh. Tapi sekarang sebab tanah bermasalah. Jadi ini asas pertama dia pulihkan tanah. Itu satu. Cuma bila sawit ni kan dah dengan kuda singa, baja merahnya, NPK yang banyak jenis kenapa dia tak jadi juga? Salah satu peparikan lah. Itu nak kena tengok juga. Yang kedua sebab bahan kimia tu terlebih. Tapi bila dengan ni dia akan pulih. Baik. Dia punya kebun ni sebenarnya kami ambil inisiatif untuk memulihkan. Tapi dah terbukti lah ni kalau tengok 2 bulan yang lepas tak hijau macam ni. Tu ceritanya. Sedangkan baja fully. Tapi dengan bio booster sebab saya cakap buat pemulihan. Bila pemulihan sepatutnya dia 4 gelen ni untuk 4 ekar. 4 ekar. Ya ni gelen. 1 gelen. 1 gelen. 1 gelen ni 4 liter. 4 gelen pula. 1 gelen 4 liter. Okey. Dia untuk 4 ekar. Tarjimat lah, betul tak? Untuk 4 ekar. Syarat tanah 6.5 ke atas. pH dia. Mana 6.57 tu memang kelas lah. Pakai macam ni tu tanah tenang balik. kita kan ada ni. pH kata acid. Baca air biru. Tahu. Saya dengar dari pertanian tu saya kena straight mana. Pakai baju hijau lah. Baju je hijau. Kita macam ni ada. Nak tahu tanah. Sebab nak bermain baja, kita kena ada senjata. Ada senapang, kan? Ada peluru. Main langgar. Jadi kita lebih profesional. Main sondol lah. Orang pun tengok, betul lah.
Saya tengok tanah ni. Tapi kalau orang petani, yang kita tengok tanah pun dah tahu yang tanah ni beresid dan Iya. tak. Tu. Lagi-lagi kalau kita tengok tanah gambut kan. Lepas tu parit tak bagus, confirm 4.2. Gambut, dah confirm, air tak keluar. Dia terperap. Iyalah. Jadi Tu yang masam. bahan kimia kat situ. Jadi bila Jadi masam. yes, masam. Bila kena kes-kes macam ni, kita tengok pada pokok, pertama batang tu warna kuning. Bermakna dia tak cukup zat. Walaupun dia ada buah, jadi buah dia ringan. Ataupun kita nampak dia macam jantan semua kan. Ini boleh membentinakan pokok yang jantan. Tukar jantina. Membentinakan. Pokok jantan jangan tebang. Pondan. Pondan tak guna. Nanti lari punya sajak. Tak jumpa terus. Okey, tak apa, tak. Ada ground. Baik. Kalau untuk pemulihan, saya lebih galakkan sama dia bagus dan tidak. Kita terus masuk pemulihan. Ini untuk 2 ekar. 1 gelen ni untuk 2 ekar. 2 ekar. Kalau yang pakai pump, Knapsack. tak, nanti ada cara dia. Mana ini untuk 4 ekar, maknanya 1 ekar kan 56. Kita anggap 60. 60 lah. 120 lah. Ini untuk 2 ekar. 120 pokok. Baik. Kalau yang kita sorry? Duration time. Masa nak taruh. Dia punya buat kerapat lah. Nanti step by step. Sama. Tak sabar. Nampak Baik. orang macam sabar. Tahu. Yang ini maknanya 4 ekar dia jadi 2 ekar. Itu sebab kenapa dalam buku untuk 4 ekar? Sebab itu tanah dah cantik 6.5 hingga 7. Maknanya yes. Tetapi kalau yang biasanya bermasalah lah. Okey. Pasal harga tinggi baru nak sibuk membaca kan. Selama 5 tak tahu. Jadi ini untuk 2 ekar. Satu. Kedua, cara pembajaan kalau pakai ini ini 1000 liter. Kita guna 40 gelen. 40 liter. 40 liter. Aduh. Ini 1040 liter sebab kita plus minus. Dia tak semestinya dapat 1000 pokok. Dia mungkin antara 800 hingga 900 saja. Sebab ada part yang kita kena sembuh lebih dan kurang. Bermakna ini kita bancur 1000 liter untuk 40 liter. Ini bukan 40 gelen, 40 liter. Mana 10 inilah 10 gelen ni. Untuk 1000 liter. 1000 liter. Baik. Saya tunjuk yang ni dulu lah. Cara bancuan yang eloknya letak air dulu sikit. Okey. Kemudian kita tuang baja dulu. Tuang baja. Jangan penuh kan ni. Ini yang banyak berlaku kesilapan. Maknanya kita tuang baja 40 liter tadi. Dah habis kita cuci semua. 10 ni. Ya 10. Baru kita masuk air. Supaya apa? Pertama bercampur. Kedua tunggu sekejap. Yang bagusnya kalau kita nak buat projek besar macam ni, kita buat semalam. Kita peramkan dulu. Supaya bakteria tadi aktif. Tu peranan dia. Maknanya jangan dah bancur terus buat kerja, tak mau. Kita kena aktifkan dulu. Ya. Nanti saya tunjuk cara semburan semua. Ini kalau untuk yang ni mudah. Tapi kalau yang pakai tong 18 ke atas. 18, 20, 16 Mana 16 ke atas lah sebenarnya dia. Biasa 16 hingga 20. Cara dia untuk pemulihan 1 liter 1 tong. Isi penuh. Tetapi jangan isi dulu baja sebab takut dia terus masuk dalam saluran pekat. Isi separuh, masuk 1 liter, baru isi air. Nak bagus kita godak lah sikit. Sebab dia SOP-nya kena ikut lah. Sebab kalau nak pendapatan yang maksimal. Baik. Masa sembuh nanti tunjuk. Jadi untuk pemulihan 1 liter untuk 20 liter air. Itu 20 liter. Pokok sembuh antara 15 hingga kepada 20. Tapi saya tak galakkan 20. Biar 15 antara 15 hingga 15-16 tu lah. Rugi sikit. Biar dia cukup Dia tak makan rugi lah. bang. Bagi cukup makan lah. Yes, bagi kau-kau. Okey gini, kita cerita kuda singa lah. Dia jangan cerita yang lain dulu. Sebab mudah. 1 ekar 3 beg, betul? Okay. 1 beg taruh 150. Bermakna 1 ekar RM450. Belum lagi upah kuda singa. Tapi bayar booster baru RM258 untuk 2 ekar. Jauh tak beza? Ya, separuh. Tu separuh.
Ini yang nak fahamkan. Oh iya. Jadi lagu jimat tak pun sekarang baju yang biru merah 125. Tak salah saya. Dulu 80 kan. Kita anggap 120. 3 beg dah RM360. Ini 245. Jimat. Cuma kita makan nasi, nak ada sayur tak Ji? Iyalah. Nak ada udang, nak ada sotong, ada ketam kan? Bermakna bio booster ni pulihkan tanah dalam masa yang sama, dia betulkan pokok dan bunga sebagainya. Tapi dia hanya 335 tu sebab awal tadi. Dia juga perlu baja NPK. Nak jimat kan ada baju merah, baju biru betul? Buat baju merah 6 bulan sekali, baju biru 6 bulan sekali. Nanti dia semua dia bangkit je. Yes. Dia jimatkan kos lah. Ini booster. Booster. Penggal- Tu sebab kadang-kadang kita cakap tak pakai baju ni, salah. Dia tetap tu sebab saya senkrokan dengan makan tadi. Air pun nak air kopi, air teh. Dia pun nak, ini kita nak buat dia je. Kita tak bagi dia makan. Nak buah ke? Ini yang saya nak fahamkan. Mana supaya jelas. Jadi ni dia bagi lemak. Maknanya baja yang lain tu tetap kena Tetap ada. cuma dikurangkan. Kalau sebelum ni 3 beg, 1 beg 1 ekar dah cukup. 1 beg. Sebab ini dah membantu membiak. Itu sebab dia bakteria. Dia membiarkan. Nama dia lagi booster, Ya. menggalak. Cuma kalau nak peringkat awal, Penggalak. nak peringkat awal ni penyemburan nak kena betul. Okey, saya nak nanti kita nak tunjuk cara penyemburan yang baik untuk kelapa sawit sebenarnya. Pertama dipangkal. Kenapa dipangkal pokok ni? Macam tadi akar ni. Akar nanti kita buat, Di akar pokok. Kenapa di akar? Kadang-kadang orang tepi air kan memang boleh. Masalah bila di akar, penyedutan baja tu maksimal dalam masa 45 minit. Dia sedut ke atas. Tapi kalau kita kat tanah tu nak kena sedut, akar nak kena cari dia, nak jumpa dia dulu. Itu kenapa perlu di akar? Sebab kita nak maksimal, nak kena cepat. Jadi contoh, pagi kita sembuh, petang banjir. No hal. Sebab bakteria ni dah serap. Satu. Kedua, kalau kita tengok pokok yang bermasalah, yang ni tak capai lah. Maknanya tu sebab kita kenapa pakai gun. Ada sebab kita tembak daun hijau. Dia tinggi kan. Ini tak payah. Ini kita lebihkan. Kalau yang macam tu kita tembak daun hijau. Jadi sementara dia nak sedut sampai ke atas, dia dah terima dulu. Itu yang dalam masa 3 minggu hingga sebulan setengah dah jadi. Itu rahsia dia sebenarnya. Jadi atas bawah. Bang, kita yang dah kahwin pun atas bawah juga kan. Saya baru nak cakap. Dia kena bab munakahat kena masuk juga. Munakahat ni. Maknanya kena pegang telinga dulu. Masuk tengkuk dulu. Tak, dia Relax. betul kan? Tak, ini realiti. Jadi pokok pun nak benda yang sama. Itu satu. Jadi okay, kekeraban pula. Tadi dah jelaskan kan? Baik, contoh ni bulan 1. Kita masuk bulan 1. Nak bagus. Ini cerita kebun sendirilah, jangan kebun orang. Nak bagus, bulan pertama tu buat pertama kali buat 2 bulan berturut-turut. Bulan 1, bulan 2. Kalau 10 ekar baru 5 galen. Jadi 2 bulan baru 10 galen. Buat 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Pertama pulihkan tanah. Jadi bila tanah dah pulih, kita sembuh untuk bulan kedua, dia jadi pemulihan kepada pokok. Itu yang dia cepat. Lepas tu buat 3 bulan atau 4 bulan sekali. Setiap 3 atau 4 bulan. Dah, seterusnya. Macam tu. Jadi nanti bulan 6. Pembajaan lain kan? Pembajaan sama lah. Pembajaan. Ini lah. Tak baja luar. Ini. Saya nak cerita ni. Bulan pertama, bulan kedua. Kan cuti 3 bulan. Masuk bulan keempat. Bulan yang ke-6, 5-6, masuk baja merah atau biru. Terulang yang mana dulu. Nanti bulan 12, pun baju merah atau baju biru. Tu. Jadi setiap lepas bulan pertama, bulan kedua, bulan keempat, terus. Nak buat 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, terserah. Nak bagi dia lebih, 3 bulan sekali. Mana setahun 4 kali. Tapi bajet, kalau kos yang kita keluarkan, contohnya kita ambil lah 5,000, dia akan naik 25% pendapatan. Bermakna 5,000 tu jadi 7,500 kita dapat balik.
Ini memang dah realiti. Tu. Jelas Jelas. Pokok lain pun sama. Jangan pokok sawit. Sawit. Ini kalau pokok lain dia baik-baik berdiri, tidur terus. Dia ratio dia tak sama. Mana pokok kontan yang pokok sawit, pokok Mampus. kelapa, pokok yang macam ni yang besar-besar ni, dia dosnya sama. Ya. Tetapi kalau pokok durian SOP sebenar-benarnya. Sebab dia durian manja. Batang lain, daun lain, tanah lain. Batang, contoh batang 200 ml untuk 20 liter air sembuh batang saja. Jangan kena daun. Kau tak gugur. Untuk tanah ambil 300 lain. Daun pula kita nak sembuh 150 tembak daripada bawah. Sebab penyerapan kan elok di bawah tu. Tu kalau durian. Ni cerita sawit dulu. Kemudian kita buat ini lain. Bagus tu lain. Durian kena dengan lain. Kelihatan sekali gila. Kambing ni kau lagi. Kalau saya kena datang kena barbecue lah. Apa kambing bos ada? Tak bau dah. Dahulu saya duit bau dah. Sawit. Okay. Jadi Bulan lepas faham yang sawit pembancuan untuk 1000 liter untuk 20 liter air. Faham tu. Kedua, cara semburan nanti saya buat. Kita terus pada praktikal. Okey, ada apa pertanyaan? Pada ulang balik yang tadi, Okey. pemulihan ni buat 2 bulan berturut. Okey. Kemudian rehat 3 bulan. Dah 3 bulan. Masuk baja merah atau baja biru. No. Masuk bulan keempat, masuk ni lagi. Masuk dia balik. Masuk dia. Mana yang baja merah, baja biru tadi masuk bila? 6 bulan. 6 bulan. Pada bulan 6 dengan bulan 12. Maknanya 2 bulan berturut, Ya. rehat 3 bulan. Ya. Okey, masuk balik Masuk lagi. Kemudian bulan ke-6 Masuk. Ya. Okey, next. Doktor. Ha? Doktor lah kan datang. Tak, ini mudah je dia orang bertanya lagi cepat. Dia orang tanya. Tapi rasanya macam ni. Saya Ada apa untuk tanya? untuk harga. Harga segitu. Segitu. Harga boleh runding. Harga dalam buku. Yang lain-lain tu tak apa saya faham. Harga dah. Harga. Sebenarnya banyak perkhidmatan, ada banyak lagi. Nanti boleh runding dengan ni. Itu marketing. Marketing bagi Amin. Siapa tanya? pakar. Siapa tanya? Pertamanya bila sebelum bantuan penggunaan pump tu boleh dicepur-cepur. Okey, terima kasih. Tu soalan yang baik. Kalau boleh. Ini kalau boleh ikut SOP sepenuhnya untuk baja. Untuk racun. Betul. Dia racun ni dah kena sekali, dia tetap Efek. dia tetap ada racun. Dia melekat dekat udara. Dia melekat. Alatung baru RM8. Kan? Sebaik-baiknya. Kalau nak tong Tajudin mana? Lepas tu yang kedua, selepas kita sembuh, katakan kita sembuh pukul 8 pagi, pukul 9 hujan. Tak ada masalah. InsyaAllah. Nak lagi bagus. Ni cerita. Tapi kalau tahan lah. Dalam keadaan hujan gerimis ataupun renyai lebat, itu waktu paling bagus menyembuh. Sebab bila kita sembuh, tanah lembab, bakteria lebih cepat membiak. Abang ini bukan racun. Ini bukan racun. Ini bukan meracun, ini membaja. Perbezaan Dia antara penuh baja air. biru dengan baja Racun merah. kalau hujan dia. Racun tak boleh. Lebat sangat tak boleh. Okey, baja biru ni banyak kepada khas pokok. Dia pokok, daun dan sebagainya. Merah khas untuk buah. Tapi yang MPUV tu dia menyeluruh. Menyeluruh. Tapi saya lebih galakkan pulang kepada pengguna lah. Saya cuma nak mudah cara. Biru dengan merah ni senang. Biru untuk pokok dengan daun, merah untuk buah. Bunga dengan buah lah. Tapi sebenarnya bila dah gunakan ini, MPUV tu satu pun dah cukup. Dia dah sinkronis sangat lah. Okey, jelas? Okey, penggunaan air pula. Kalau boleh, jangan guna air pipe. Kalau boleh dengan syarat, kalau ada penapis. Kan sekarang ada penapis. Guna yang penapis yang besar tu, maknanya dah boleh guna. 1, 2, mendapkan dia dulu semalam. Ada klorin. Klorin. Sebab sekarang dia ada orang dalam ni. Abang letak bagi klorin, dia pun ikut pening. Jadi aku nak suruh baja tapi kau bagi pening. Jadi dia pening dulu baru bagi. Itu yang kurang dia punya. Macam orang makan ketum. Kalau ketum tak apa, ada ikut
Pak. Dia naik balik. Lori dia Okey, ada lagi. Ada apa-apa lagi? Daripada sawit, pokok nyo pun boleh. Boleh. Kalau untuk pokok sejenis inilah. Jenis. Maksudnya yang bentuk dalam keadaan sawit, pokok nio tadi, Palm. Maknanya kurma. pokok hardcore lah. Ya, hardcore memang ikut ni saya sokong. Kalau jenis lain dia Pokok nangka. Ya. Ni mana? Pokok Pelam ya. memplam pun kena ada cara. Memplam yang besar tak apa, yang harum manis ikut SOP. Pasal pelam tu, dia ada kebun pelam. Itu yang tanya. Sekali lagi kena belajar minum teh. Ada. Tak, saya bercakap, saya tak ada kelulusan pertanian. Tetapi sebab dah banyak bermain di Kemboja. Harum manis dia macam mana, pokok apa, gajus dia macam mana, Gajus tanah. ubi dia macam mana, jagung dia macam mana, kelas. Termasuk juga getah. Cuma getah semburan tak sama dengan sawit. Semburan getah kena di lorong tengah. Sebab akar dia gini. Ini tak di batang. Salah. Betul tak gitu sama betul. Tu. Dia maknanya setiap pokok tu SOP-nya berbeza. Berbeza lah. Yang penting ini mudah. Kita tengok. Okey. Kita ke kebun. Boleh? satu lagi nak tanya. Ya. Lama kat Kemboja ada 3 isteri kat sana. Macam mana? Ada tinggal isteri kat sana tak? Isteri kat belakang. Dia bawa. Dia asisten tu. Okey, gurau ya. Gurau. Sensitif. Tak apa, itu normal. Pokok usia 5-6 tahun lah. Kuantiti semburan Sawit. pokok. Dia kalau Sawit. sekolah anak Okey. pun dia bawa. Okey, kalau pokok 4 tahun ke atas, kita dah tak risau. Cuma cara semburan pokok yang 4-5 tahun ni, semburan ni kita ambil daun hijau. Kemudian sembuh gitu, dia automatik rata. Tapi kalau pokok yang dah besar, 8 tahun ke atas, kita betul-betul kena ikut keliling. Mana kuantiti semburan tu lebih kurang. Yang kecil tu kurangan lah. Kita sembuh dah tahu basah, settle. Tapi pokok besar kita kena lebihkan. Itu antara 1,5 liter hingga 2 liter untuk satu pokok. Ini 35 tahun punya pokok. Ini 35 tahun 2 liter lah. Ini baru buat pruning itu yang tak nampak apa tu. Tu nampak buah berkilat. Yang ni buat eksperimen kan? Mak kalau pokok macam ni, buat eksperimen. Tak mau. 37 tahun. Kalau pokok macam ni, tembak bawah Buah saja. banyak. Bawah saja. Tak sampai. Ini tak nampak. Tinggi Sekarang ni pokok yang produktif antara 8 hingga 15 tahun. Itu yang kena jaga. Pokok yang tengah-tengah nak mengganas. Dia 4 tahun pun dah cantik. Ya. Itu yang 4 tahun kita kena sembuh ni. Jadi bunga yang baru nak keluar ni tadi, dia dah di pendembungan melalui semburan tadi. Kemudian semburan, walaupun kita tembak gini, kan pelepah dia macam ni kan. Air akan mengalir automatik masuk dia punya kelengkang tu. Itu sebenarnya. Dia Macam punya dia. habuk dia tu, dia kena matuk okey tak ada apa. Tak ada masalah sebab dia bayur. Orang minum. Ada orang minum pun, tapi janganlah. Jangan rekomen minum. Tapi tak rekomen minum. Macam belakang ni. Keliling pokok betul sembuh atas sikit. Kalau boleh sembuh, nanti kita tunjuk. Cuma kalau pokok yang tinggi kan ada bertingkat. Sebaiknya memang tembak dia jauh. Itu senang, kita tembak dia kan paras kita kan. Itu dia cepat buah. Cepat buah dan berbunga. Insya-Allah. Okey, ada lagi tuan? Nanti kita Dia macam tak puas hati je dengan aku ni. Ada lah kepala nak tanya. Indicate apa? Okey. nanti on the spot lah. Baik, kalau guna mesin, saya lebih cadangkan kalau besar, ambil mesin lah. Ambil Kalau mesin. dah macam ini, bina group, guna mesin sebab bila kita guna mesin, pump tak jalan, dia akan recycle dan terus berputar. Jadi dia cantik. Semburan dengan tong dengan ini jauh lebih beza. Dan jauh lebih aktif, proaktif ni. Efficient. Tu. Maknanya baju ni betul-betul digaul. Cuma minta maaf lah, ini memang agak harum. Kita dah bau duit lah. Orang yang pertama, ya Allah busuk kan. Tapi tak, ni bau duit dah. Bau duit. Alhamdulillah, sekarang ni saya jaga dekat 4,000 ekar lah. Di seluruh Malaysia lah. Termasuk JR ni 400 lebih ekar. Jadi, tanah ni macam-macam kita cuba. Itu sebab tanah ni macam mana, tanah ni macam mana. Tanah bagus, tanah bukit ni sebenarnya lebih cantik. Dan saya lebih galakkan, kalau yang dekat dengan sungai dan lereng bukit, gunakan banyak baju ni. Sebab bila hujan, baju tak mengalir pergi kebun orang. Kalau banjir, dia tak pergi ke sungai. Ini yang
Dia punya produktif dia lah. Okey? Okey. Beres? Beres. Okey, kita masuk ke kebun.